Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, para penonton yang saya kasihi, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah diketemukan dalam wadah online melalui wasilah kuliah Maghrib di Masjid Kampung Siglap. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita niatkan untuk mempelajari ilmu Allah. Allah akan sampaikan keberkatan itu kepada diri kita insya-Allah. Baiklah para hadirin, insya-Allah kita akan sambung menerusi kitab Penyucian Jiwa karangan Said Hawa rahimahumullah. Kita akan masuk kepada wazifah yang penghabisan ataupun yang terakhir dalam kitab pengakhiran dalam bab pemberian zakat. Jadi wazifah yang telah pun saya kemukakan ataupun saya kongsikan minggu yang lalu, iaitu wazifah yang ketujuh, perlulah ataupun hendaklah bagi mereka yang ingin keluarkan sedekah maupun zakat untuk memberikan sesuatu yang lebih baik. Maksudnya harta yang terbaik, bukan yang kita katakan harta yang kurang elok ataupun kurang sempurna. Sebab itu bila mana kita lihat Allah Subhanahu wa taala menerima pemberian anak kedua putera Nabi Adam alaihissalam, iaitu Habil dan Qabil. Jadi bila kita lihat kisah kedua-dua anak Nabi tadi, kita cuba ambil yang terbaik, yang terbaik. Kerana di antara mereka ni ada yang memberikan yang terbaik kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pemberian yang terbaik yang kita berikan menerusi zakat ataupun sedekah kita itu, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita usia yang baik, menganugerahkan kita rezeki yang baik, maksudnya rezeki yang tidak putus, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengurniakan zuriat kita zuriat yang terbaik insya-Allah. Seterusnya wazifah yang akan penghabisan yang saya katakan tadi, iaitu wazifah yang ke-8, iaitu yang 8, mencari agar zakatnya diterima oleh orang yang akan memanfaatkan zakat itu dengan baik dan benar. Jadi bila mana kita nak memberikan zakat, zakat ni bukan kita kata kita lepaskan tangan, kita kata saya dah wakilkan kepada orang ini, kita biarkan dia yang mencarinya. Namun kalau sekiranya dia diwakilkan, yang pewakil tersebut hendaklah menjadi amanah. Amanah, berikan yang terbaik. Maksudnya berikan orang yang kita rasa benar-benar selayaknya dan cirinya macam mana dan sebagainya, perlu dia berikan yang sebaiknya. Sebab bila kita berikan zakat ni ada 8 asnaf, dan dalam 8 asnaf ni ada keutamaan yang perlu kita utamakan terlebih dahulu. Namun apa yang hendak saya kongsikan, siapakah mereka yang selayaknya untuk kita berikan. Tapi memang betul ada yang memerlukan zakat, kadang-kala ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala ni kurang dan sebagainya, tapi dia layak untuk terima. Namun kalau sekiranya ada di antara yang takwa dengan yang mungkin kita katakan kurang sedikit ni amalannya, kita boleh ambil yang lebih kepada ketakwaan. Nanti kita akan kongsikan kenapa ya. Baik. Pertama, untuk orang yang ingin mengeluarkan zakat, dia sendiri kena cari dulu. Sebelum dia nak wakilkan kepada orang lain, sebaiknya dia mencari. Dia mencari dan kenal pasti siapa yang dia nak berikan. Jadi sifat yang pertama ni, mencari orang-orang yang bertakwa, yang berpaling dari dunia, dan dia ini konsentrate, memberikan tumpuan diri untuk perniagaan akhirat. Sebab tu bila mana kita nak berikan sedekah, ingat kepada hadis Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Bila mati anak Adam, maka terputuslah amalannya kepada apa? Segala amalannya akan terputus kecuali tiga perkara.
Pertama sekali sedekahul jariyah. Sebab tu bila kita ada kelebihan, kita kejarkan sedekahul jariyah. Maksudnya kita kejarkan sedekahul jariyah ni supaya benda yang kita nak berikan dia boleh maintain lama. Kebaikan yang kita nak sampaikan tu dia ibarat kata macam elektrik yang berjalan terus sahaja. Jadi bila kita nak berikan sumbangan tu, kita nak berikan kepada orang, pastikan duit yang kita berikan itu memang kita tak katalah apa yang awak nak berikan dan sebagainya, tapi kalau kita berikan kepada orang yang baik, dia akan salurkan duit kita itu dengan jalan yang baik, dengan jalan yang betul. Dia tidak memeras, dia tidak, yang penerima tu tidak memeras, tidak melakukan kerosakan untuk dirinya dan sebagainya. Sebab tu bila kita lihat masjid-masjid di Singapura ni, kalau ingin memberikan kupon zakat kepada penerima zakat, selalunya mereka akan ambil yang voucher tersebut tidak ada mengandungi konten mengandungi perkara yang berkenaan arak ataupun rokok. Jadi ada sebahagian daripada pusat membeli belah ni, bila kita serahkan kupon tu, dia darang kat situ tak boleh ambil konten of arak ataupun konten of sigaret. Jadi dia tak boleh ambil rokok dan juga arak. Jadi secara tidak langsung kita mendidik mereka lah. Maksudnya masjid mendidik mereka nak beli benda yang bermanfaat. Beli benda yang bermanfaat. Jadi kalau kita kenal orang yang takwa ni apa? Dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lakukan perintah, tinggalkan larangan. Jadi bila dia mengejarkan impiannya lebih kepada keakhiratan, bila kita berikan, insya-Allah harta kita itu akan tumbuh dan tumbuh dan tumbuh menjadi manfaat untuk diri kita sekiranya kita tiada lagi di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam pesanannya, la ta'kul illa ta'am taqiyyan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyan. Jadi janganlah kamu makan kecuali makanan orang yang bertakwa. Kerana apa? Kalau kita makan dengan makanan orang yang bertakwa, pastinya makanannya akan dijaga bersih, halalan thayyiban. Maksudnya dia sembelih dengan baik, dia menghormati binatang tersebut dan sebagainya. Makanan itu menjadi berkat dan menjadi satu kebaikan bila kita makan perkara yang baik. Dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi kalau kita nak berikan makan, pastikan yang kita berikan makanan itu kepada orang yang bertakwa. Maksudnya bertakwa dekat sini, dia tidak ambil sahaja makanan tu, tetapi dia berikan, agihkan kepada orang lain daripada dia. Maksudnya kalau dia dapat sikit, dia akan berikan, agihkan. Manfaat makanan tu akan diberikan kepada orang-orang yang berdekatan dengannya. Dia tahu bagaimana nak berikan agihan tu secara adil. Perkara yang kedua, termasuk di antara ahli ilmu, bila kita nak berikan zakat kita boleh berikan kepada ahli ilmu. Sebab tu dalam kita lihat hadis yang baru saya sampaikan tadi, matinya anak Adam, satunya sedekahul jariyah. Okey. Al ilmu yantafi'u bih. Maksudnya kita supply kita supply wang untuk mereka ni pergi belajar. Kita supply bulan-bulan kita berikan. Maksudnya dia macam anak angkat kita. Walaupun kita tak pergi, tapi kita menyokong dan membantu mereka dalam perjalanan tersebut, seperti Ibn Sabil dan sebagainya. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati harta kita. Kerana apa? Kerana ilmu yang dia dapati daripada gurunya nanti, dia akan memberikan manfaat kepada siapa? Kepada masyarakat yang berada di kampungnya ataupun di bandarnya. Jadi para hadirin, mari kita kejarkan peluang ni. Mungkin kita ada anak saudara dan sebagainya, tak banyak, cuma 1 bulan mungkin kita kasih 100, ikut kepada kadar kemampuan kita. Kalau kita berikan zakat, kita ada 8 anak saudara, semuanya pergi belajar luar negeri dan sebagainya. Kita buat penilaian dan pertimbangan, macam mana nak bagi. Kalau nak bagi, kalau kita ada 1,000, kita bagilah seorang sikit dan sebagainya. Mungkin kalau yang payah sikit, maksudnya payah daripada sudut ayah ni nak kerja lebih, kita kasih yang lebih sikit. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Baik. Yang ketiga, hendaknya termasuk orang yang benar-benar bertakwa dan mengamalkan tauhid.
Maksudnya cermin dari tauhidnya ialah apabila mendapatkan pemberian ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang menerima, dia pula menyoal, asyik dapat benda yang sama je, tak ada benda lain ke? Dia mula merungut, sungut dan sebagainya. Tapi dikatakan dengan takwa di sini, ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bila mana terima daripada pemberian yang membayar zakat tadi, apa yang dia dapat? Bila dia dapat, dia cakap Alhamdulillah. Kalau sekiranya anak-anaknya ataupun keluarganya sungut ataupun merungut daripada pemberian tersebut, dia menjadi apa? Wasilah untuk mempertahankan mereka yang memberinya. Dia kata apa? Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya bila mana dia ada tali pergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu konsep takwa ni penting. Tidak kira lah, sebab tu kita kena duduk analisa diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada tak hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala semasa sepanjang kehidupan kita ini? Sebab dia yang memberikan kita makan, dia yang memberikan kita kehidupan, dia yang memberikan kita segalanya. Namun ada tak tanggungjawab kita kepada yang kita berikan kepadanya, yakni Allah Subhanahu wa taala? Dari para penonton, sama-sama kita fikirkan. Kita pereratkan balik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Bila mana kita diuji nanti, kita tahu nak kembali kepada siapa. Saya dah pernah kongsikan, kembalikan kepada Allah dengan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab kita tak ada kemampuan, kita tak ada daya dan upaya, hanya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak berikan hikmah, itu ada caranya tersendiri. Sebab tu ilmu Allah Subhanahu wa taala itu luas para hadirin yang saya hormati. Maka daripada itu kita cuba untuk nak memberi, kita lihat, kita kena lihat bagaimana kita memberi kepada seseorang itu. Orang yang menerima, dia tahu nak bersyukur kepada Allah. Macam mana kita dapat harta tu, kita bersyukur. Bila kita berikan kepada orang tersebut, orang itu pun tahu bersyukur. Dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perkara yang keempat, ataupun sifat yang keempat, hendaknya termasuk orang yang menyembunyikan keperluannya. Maksudnya, orang ini dia tahu dia susah, tapi dia sembunyikan keperluan-keperluan yang dia terbatas untuk dapat. Okay? Dan dia tak tunjukkan perkara itu kerana dia rasa malu. Kerana dia rasa malu, dan dia tidak banyak mengeluh. Dia tidak banyak mengeluh. Sebab tu kita dianjurkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk sentiasa bersifat qanaah, cukup. Sentiasa dengan sifat qanaah, sentiasa berasa cukup. Sebab tu nanti dalam bulan Ramadan, kita ni selalu tercabar. Tercabar dengan apa para hadirin? Tercabar bila mana kita nanti nak berbuka bersama keluarga, juadah apa yang kita nak beli. Tapi yang kaum ibu nanti dia dah mula pening lah. Sebab tu bila Ramadan, dia ada makanan-makanan tradisi. Yang peliknya, kenapa bukan bulan Ramadan tak nak keluar? Bulan Ramadan tu lah dia terkeluar. Sama juga yang pakai songkok putih di hadapan anda ni pun tercabar juga. Kadang-kadang kita beli, kita rasa macam tak cukup lah, beli lagi lah. Tapi bila mana nanti berbuka, hanya dengan 3 biji kurma maupun sebiji kurma dengan dialaskan air membasahi tekak, tiba-tiba makanan yang kita beli tadi terus kita tak sanggup nak menjamahnya. Kerana apa? Sebab kita dah mula menahan daya penahanan makanan tu, daya penahanan makanan tu, dan dia nak cuba membangkitkan daya pemakanan tu, dia ambil masa yang lama. Sebab tu bila kita lapar tu, bila kita dah buat ibadah tarawih dan sebagainya, kita carilah makanan-makanan yang ada. Orang Jawa adalah dikatakan memoreh. Saya tak tahu bahasa Jawa ke bahasa Boyan, dia kata moreh. Maksudnya lepas tarawih tu kita ada moreh sikit lah, makan sikit. Sebab selalunya akan lapar pada ketika saat itu. Jadi apa yang ganggu kita ni? Yang ganggu kita ni adalah nafsu kita. Dalam bulan Ramadan nafsu kita kata sedaplah makanan ni, sedaplah. Padahal dia sama je. Makanan tu sama juga. Kalau dekat gerai tu ada 10 gerai sekarang, tak boleh lah sebab sekarang Covid. Letaklah kita sekarang nak beli dalam online. Ada macam-macam peniaga dan sebagainya, puteri salad dan sebagainya. Kita tengok saja, kita kata kita dah terliur.
itu sedap, ini sedap, itu sedap, ini sedap, langsung kita beli semua sekali dalam online tu setakat nak rasa, tapi berapa sangat dah yang kita akan merasai. Jadi tumpukan kita punya perhatian nanti bulan Ramadan untuk sentiasa berasa cukup. Maksudnya berasa cukup tu setakat ini cukuplah untuk keluarga saya makan, kita ni. Kalau sekiranya ada nak terasa nak makan, maksudnya kita kongsilah. Kongsi-kongsi, maksudnya kalau sekiranya kita makan untuk satu portion, kita share lah satu portion tu untuk 2 orang. Tak ada masalah. Makin banyak kita berkongsi, di situ datangnya keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi orang ini dia tak banyak mengeluh. Bila mana dia diberikan, dia akan jaga harga diri dia dan dia akan elakkan daripada perkara-perkara buruk, muru'ah, perkara-perkara yang kurang elok. Sebab ini yang telah pun diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Dia tahu dia tidak ada kelebihan dan kemampuan, dia tidak mengeluh. Maksudnya dia rasa cukup dengan apa yang dia ada. Perkara yang kelima, hendaknya orang yang terbelenggu oleh suatu penyakit atau hal lain yang termasuk dalam kategori firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud untuk orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Al-Baqarah ayat 273. Maksudnya bila mana kita kadang-kala terlihat saudara mara kita yang tidak tinggal dalam negeri yang sama dengan kita lihat negeri jiran dan sebagainya, kita boleh berikan kepada mereka. Maksudnya mereka ini terikat untuk melakukan ibadah dan sebagainya, untuk kita memberi bantuan dan sebagainya, ataupun mereka mempunyai konflik dan sebagainya, tiada masalah untuk kita sedekahkan sebahagian daripada harta kita. Mudah-mudahan dengan pemberian kita itu mereka terbelenggu daripada konflik yang mereka hadapi. Seterusnya yang terakhir sekali, yang keenam, hendaknya termasuk kerabat. Bila mana kita nak berikan, ini kadang-kadang kita terlupa. Kita banyak nak berikan kepada orang yang di luar sana, tetapi kita lupa untuk memberikan orang dalam rumah kita sendiri. Kadang-kala anak kita pun ada dibebani hutang, dibebani hutang, ataupun mempunyai kepayahan, kesusahan, tetapi kita lebih lihat kepada orang luar daripada orang dalam kita. Sebab tu dalam doa tadi, sekiranya kalau kita dapat membantu kerabat kita, kemungkinan besar kerabat kita akan doakan untuk kita. Beruntung tak kita? Pastinya kita akan beruntung. Para hadirin, kadang-kadang kita tak perasan doa tu adalah senjata, dan menerusi doa yang disampaikan oleh teman kita ataupun kerabat kita, keluarga kita, kita dalam keadaan keberkatan. Dan harta yang kita miliki tu tak setimpal dengan doa yang kita ada, yang kita dapat tu. Mudah-mudahan dia mendatangkan keberkatan demi keberkatan yang kita tidak rasai. Jadi bila kita lihat tadi hadis yang disampaikan oleh Rasul, 3 perkara tadi yang tidak terputus, sadaqatul jariyah, al-ilmu yantafi'u bih, dengan doa. Doa daripada siapa? Anak-anak yang soleh. Jadi kemungkinan kalau kita dah berikan kepada kerabat kita, anak kita, anak saudara kita, berapa untungnya mereka yang telah memberikan dan didoakan pula oleh mereka. Dan doa mereka ni sentiasa mereka ingat. Bila kita lakukan kebaikan kepada manusia, manusia akan ingat. Kejahatan pun ada juga, manusia akan ingat juga. Tapi mudah-mudahan kita doa dengan Allah, kita akan didoakan. Ingat tak, bila mana kita pergi hari raya, saya dah cerita pasal hari raya pula. Ada teman ayah, contohnya ada teman ayah. Dia kalau datang rumah kita je, kita dapat sampul duit raya tu, mesti lebih. Apa perasaan yang kita rasa pada ketika itu? Kalau dia datang, kita dah mula buka pintu, kita dah mula senyum. Sebab kita tahu hadiah yang dia akan berikan yang terbaik. Sama juga, kalau sekiranya kita utamakan kerabat kita tahu. Dia tahu. Dan dia akan doakan untuk kita. Jadi, perbandingan yang diberikan oleh Ali bin Abi Talib dalam kitab ini, kata Ali bin Abi Talib, kalau sekiranya aku mempunyai 1 dirham, dan diumpamakan dengan 5 dirham, aku lebih utamakan kepada silaturahim. Kerana apa? Dengan kita berikan kita berikan harta kita ni, maksudnya
kita utamakan kerabat kita terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya hubungan kerabat itu lebih baik. Sekarang saya nak berikan kepada pembantu rumah saya, Ustaz. Boleh tak? Dipersilakan. Mudah-mudahan dengan cara kita memberikan infak ataupun zakat kita itu, harta kita dalam rumah semuanya selamat. Kita cuba lakukan, kita cuba didik diri kita untuk utamakan dengan kerabat terlebih dahulu. Bila kerabat kita ekonominya baik, maka kita akan datang keluar bersama-sama bersama masyarakat untuk membina masyarakat yang terbaik dan gemilang. Jadi para hadirin, bersempena dengan bulan Rajab ini, tak berapa hari lagi kita akan masuk dalam bulan Isra' dan Mi'raj. Mari sama-sama kita hayati bagaimana pengorbanan Rasulullah SAW menerusi Isra' dan Mi'raj tersebut. Isra' dan Mi'raj tersebut. Kita lihat balik buku-buku kisah sejarah dan kita cuba analisa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kebesarannya yang mana tidak terfikir oleh pemikiran manusia. Jadi dari itu kita telah pun akhiri tajuk pengeluaran zakat, dan mana kita keluarkan zakat, kembalikan diri kita hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, berikan yang terbaik, carilah mereka yang memerlukan bantuan kita. Dari itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.